Sebelum kita okey. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat lagi berkumpul di majlis ilmu, iaitu kelas Tafaqquh Fiddin yang dianjurkan oleh Masjid Ahsanah. Jadi kita bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT telah memilih kita dalam kelas ini, ya. Walaupun tak ramai, insya-Allah para malaikat mengiringi kita, insya-Allah, ya. Okey. Dan sebelum kita meneruskan pengajian kita menyambung pada sifat-sifat huruf, marilah kita sembah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 ya rabbal alamin. Okey, siapa nak baca doa? Nalia ke Rosna? Ke Noni? Saya baca boleh? Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Allahumma azim rahbatana fil Qur'an waj'alna nuran li absarina wa shifaan li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zain bihi alsinatana wa jamil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa saqil bihi mizadana warzuqna haqqa tilawatih wa qawwina ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wa syurna ma'al nabi wa alihi al-ahyar walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Salawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuk hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu. Tetap kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Nani. Sama. Okey, kita sambung pada pada sifat takrir, ya. Sifat seperti saya ulang sekali lalu yang kita dah belajar, iaitu safir, qalqalah, inhiraf, tafashi dan istitalah, ya. Yang kita dah belajar, ya. Safir apa dia? Siulan. Ini ulang kaji yang minggu-minggu yang berlalu. Sifat yang tunggal, ya, sifat tunggal ataupun sifat tanpa lawan. Yang kita dah belajar safir, qalqalah, inhiraf, tafashi dan istitalah, ya. Safir apa makna dia? Siulan. Qalqalah apa makna dia? Lantun, ya, lantunan. Inhiraf apa makna dia? Lencong, melencong.
Ya. Bila sebut huruf tu lidah kita melencong. Tafashi semburan. Bila kita sebut Sialan. Safi sialan. bersemburan ya. Dan istitolah. Istitolah apa dia? Memanjang sepanjang tepi lidah ya, akan menyentuh geraham atas, kiri atau kanan. Itu dah keluarlah huruf yang bersifat istitolah, iaitu bod. So hari ini kita pergi kepada takrir ya. Yang keenam iaitu takrir. Okey, takrir apa dia takrir? Antara sifat tanpa lawan juga ialah sifat takrir. Sifat takrir hanya berlaku pada huruf ra sahaja. Ra sahaja yang takrir ya, lain tak ada ya. Jangan kita nak sebut kalimah-kalimah huruf-huruf yang lain tu berbunyi macam takrir. Tak jadilah. Ya, dia ra sahaja hurufnya. Bersifat takrir seperti sifat ketujuh selain dari memiliki sifat inhiraf dan 5 sifat lagi dari kalangan 5 sifat berlawanan. Huruf ra ni 5 sifat dia yang sifat berlawanan. Ya. 2 tu sifat 2 lagi semuanya 7 ya, 5 6 7. 2 lagi ialah sifatnya sifat tanpa lawan, iaitu apa dia? Inhiraf dengan takrir. Dia tanpa lawan sifat ra ni. Jadi sifat ra lah yang paling banyak sifat di antara huruf-huruf hijaiyah. Yang lain ada 6, ada 5 ya. Habis kurang 5 lah. 5 sifat setiap huruf itu habis kurang. Yang terbanyak ialah huruf ra. Ya. Okey. 5 sifat di kalangan, 5 sifat berlawanan. Hanya huruf sahaja mempunyai ciri terbanyak, iaitu 7 ciri. Kesemuanya iaitu jahar, tawasud, istifal, infitah dan izlaq. Dari sifat berlawanan. Yang tadi tu yang 5 sifat tadi yang saya sebut sebentar tadi adalah sifat yang berlawanan ya. Inhiraf dengan takrir yang kita nak baca hari ini pula adalah sifat tanpa lawan ataupun sifat tunggal. Ya, tunggal tak ada lawan ya. Perkataan takrir dari segi bahasa maksudnya apa dia? Maksudnya ialah getar. Getaran. Apa yang getar bila kita sebut huruf ra tu? Bila kita mematikan huruf ra tu, kita nak bunyikan getar tu, kita kena matikan dia. Contohnya Ar-Rahman misalnya. Dia ada ra dia. Jangan banyak sangat getar dia, sikit je Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman. Tak jadi ya, tak jadi. Okey. Dari segi istilah ilmu tajwid, ia bermaksud getaran pada hujung lidah semasa menyebut huruf ra tersebut. Ya. Getaran yang bertalu-talu dapat dirasakan pada hujung lidah semasa menyebut huruf ini. Sama ada semasa huruf ini berbaris dan lebih ketara dirasai semasa ra ini disukunkan ya. Dan bersabdu. Ketika sukun dan ketika dia bersabdu sangat ketara bunyi getar itu ya. Bunyi takrir itu ya. Walaupun begitu, sifat takrir yang wujud pada sebutan ra ini hendaklah dielakkan dari berlebih-lebihan. Seperti saya kata tadilah, takkan nak bunyi Ar-Rahman. Tak boleh dah. Kalau Rusnah tak jadi. Ya. Nanti Hajar Rosnah pun marah. Apa hal panggil dia gitu? Kita nak praktis huruf ra yang bertakrir katanya. Elok pula ada kawan kita nama Rosnah. Jadi kita panggil Rosnah je lah. Bila sebut Rosnah tu getarannya automatik. Tak bolehlah kita berlebihan. Rosnah. Ya. Contoh Rosnah ya. Ya. Biar orang faham, biar kita nampak nanti satu hari ada orang panggil Rosnah. Ini tempat lain dia baru belajar tajwid ni. Lawaklah ustazah. Gitu. Ya, jadi biar kita nampak sebenarnya. Saya contoh benda yang depan mata kita supaya kita cepat nampak. Lebih faham. Lebih faham. Sebab lain kali tak adalah kita memanggil
panggil orang macam gitu. Ya. Okey, nampak ya? Saya harap nampaklah. Kalau tak nampak, buat nampak ya. Kalau tak nampak, sebut banyak kali nama Rosnah. Kalau yang kak lah, kalau yang beradik-adik lah, adik Rosnah gitu. Ya, Kak Ros. Itu yang betulnya. Tak adalah jadi Kak Ros. Tak betul ya. Kita boleh bezakan. Satu kita sebut lebih, satu kita sebut secukupnya. Mana rasa macam stabil, macam mana rasa yang satu sebutan itu rasa selesa. Itu dia ya. Baru betul. Okey, nampak ya? Ada yang kurang faham? Kalau ada kurang faham, kena tanya, kita share, tak apa ya. Jadi macam mana keadaan lidah kita apabila menyebut getar itu? Keadaan hujung lidah dalam keadaan bergetar ketika menyebutnya. Hujung lidah aja, janganlah sampai ke pangkal lidah pun nak digetarkan. Ya, hujung lidah saja. Kan? Cuba semua orang sebut ar. Kan hujung lidah aja yang bergetar kan? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Hujung lidah aja yang bergetar. Bila kita tahu sifat dia, baru kita sedar ya, baru kita sedar sebutannya begitu. Cantiknya kan. Itulah bila kita sebut huruf-huruf Quran ni, dia jadi riadah, dia jadi senaman. Kita tak ada pergi senaman pun, bila kita sebut je ayat Quran, bila kita baca Quran, dia jadi riadah. Roh ada tempatnya beriadah dengan hujung lidah, beriadah dengan tepi lidah, beriadah dengan pangkal lidah. Jadi kita bersenamlah tu maknanya. Jadi aliran darah kita cantik lah. Jangan kita kalau kurang kita sebut-sebut tu yang jadi kaku tu, jam dia. Ya. Jadi insya-Allah sekarang kita nampak sahih huruf-huruf Quran ini adalah penawar ya, syifa ya, untuk membetulkan organ-organ dalam mulut kita itu dengan baik ya. Okey. Itulah yang dikatakan takrir. Apa perbezaannya antara takrir dengan inhiraf? Sebab ra ini dua-dua, ra ni ada dalam inhiraf dan ada dalam takrir. Apa perbezaannya? Inhiraf ialah melencongkan sebutan huruf dengan melenturkan lidah kepada makhraj nun. Ya, macam kita nak pergi ke nun lah. Nun pun hujung lidah juga, nun lam ra. Ya. Tapi nun tidaklah bergetar. Nun ni sifat dia salah satunya ialah gunah. Ya gunah. Jadi oleh kerana explanation dia tu gitu, jadi kita lebih faham. Itu sifat inhiraf, perbezaannya melentur lidah. Kalau takrir bergetar lidah. Jadi perbezaannya satu melentur, satu bergetar. Bila huruf ra itu kedua-duanya kena ada. Lenturan pun ada, getaran pun kena ada. Barulah tepat sebutan ra kita itu. Bila baca Quran sedap je. Sebab semua sifatnya ada pada sebutan kita itu. InsyaAllah ya. Kalau pandai teranum lagi tambah sedap. Kalau tak pandai teranum pun sedap juga. Sebab apa? Sebutannya tepat mengikut sifat-sifat asli dia. Itu dia. Sifat takrir dia, getarannya cukup, lencongannya cukup, ya. Istifal dia pun cukup. Jadi maka sebutannya sangat hebatlah, sedap sangat. Ya. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh faham ya? Ada yang kurang faham? Angkat tangan ataupun terus interrupt saya. Saya boleh berhenti untuk berkongsi jawapan, ataupun kalau saya tak tahu saya akan tanya kawan-kawan yang lain lah yang arif. Okey, kalau tak ada apa-apa kita pergi kepada Lin. Dia nak bagi habis, kalau ni habis. Banyak lagi ya. Untuk sifat tu sikit tu je lah, 2 lagi, 3 lagi. Okey, kita pergi kepada Lin pula. Sifat tunggal ya, Lin. Antara muka surat 225 ya, kalau samalah 225 ataupun 224 lah. Buku saya 225. Lin antara sifat tanpa lawan juga. Dia ini kita ni cerita tanpa lawan lah.
Ya. Apa makna lin? Huruf yang keluar daripada makhraj yang berbunyi lunak dan lembut, iaitu dua saja hurufnya, iaitu waw dan ya. Bila dia jadi lin, waw dan ya ni, sebelum waw dengan ya tu ada huruf hijaiyah yang berbaris, yang bertanda baris atas. Kalau sebelum waw baris depan tak jadi lin, ataupun sebelum ya berbaris bawah tak jadi. Dia wajib kerana berbaris di atas. Ya, di atas ya. Kalau misalnya kata khoy, sebelum ya tu ada kho yang berbaris di atas. Jadi bunyi dia khoy. Ataupun sebelum ya ada huruf shin yang berbaris di atas, syai. Begitu ya. Jadi itu harfun lin. Kalau kita waqaf syai, maka jadilah dia mad lin. Gitu. Rumah yang diboleh. Okay, ya. Antara sifat tanpa lawan juga ialah sifat lin. Suara sifat lin terbentuk dari dua huruf sahaja, iaitu seperti mana yang saya beritahu tadi, huruf ya sebelumnya ada huruf yang bertanda atas, dan sebelum waw ada huruf hijaiyah yang berbaris di atas juga. Oleh itu, waw dan ya yang berbaris fathah sebelumnya akan memiliki lin sebagai sifat keenam. Ada 6 sifat. Selain dari 5 sifat berlawanan bagi waw dan ya. Maknanya huruf waw dengan ya ni ada berapa sifat? Ada 6 sifat. Ya? Okey. Perkataan lin dari segi bahasa bermaksud lembut. Sebut lin pun dah bunyi lembut kan? Lin bermaksudnya lembut. Maknanya lin ni maknanya lembut. Dari segi istilah ilmu tajwid, ia bermaksud suara yang mengalun lembut semasa melafazkan huruf waw dan ya yang berbaris fathah sebelumnya. Ya. Khauf, misalnya khauf, dia kan lembut je kan. Maut, lembut je. Okey, sebelumnya kerana lemahnya pegangan semasa menyebut huruf-huruf tersebut. Jadi kita kena baca, kalau kita jumpa mad lin tu jangan kita pederah, jangan kita berkasar dengan sebutan kita. Ya, kena lembut saja mengikut sifatnya. Sifatnya sifat lin, kita kena baca dengan lembut dan tidak menengking dan tidak meninggikan kekuatan kita, ya. Jadi kita kena dengan lembut, ya. Perkataan lin dari segi bahasa bermaksud lembut, dari segi istilah bermaksud suara yang mengalun dengan lembut semasa melafazkan huruf waw dan ya yang sebelumnya berbaris di atas, ya. Pada asalnya sesuatu huruf yang disukunkan akan melahirkan suara yang tertahan. Seperti apa? In, kum. Ini huruf-huruf yang lain sebagai contoh, ya. Tetapi sukun yang berlaku pada dua huruf lin seperti naum ataupun alaik, ya, melahirkan suara yang lembut dan mengalun, tidak tersentap atau tertahan semasa disukunkan. Itu dia. Seperti yang saya terang tadilah, tidak mengeraskan suara kita, ya, tidak menengking, tidak terkejut. Ya, tidak terkejut menyebutnya. Maknanya kita dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Di situ kita nampak kelembutan kita dalam membaca Al-Quran, ya. Itu dia. Ada kurang faham? Kadang-kadang kita tak tahu ini apa hukumnya, tak tahu hukum tu mad lin, ya. Kita kadang-kadang jawab ma'arif li sukun, ya. Jadi kalau sebelum waw dan ya berbaris di atas, maka hukumnya kalau diwakafkan pada huruf yang terakhir, maka jadilah dia mad lin. Sekiranya tidak wakaf, khaufun alaihim, misalnya khaufun, dia jadi harfun lin. Tetap kita kena sebut kalimah khauf itu dengan lembut, dengan lin.
Khaufun. Khaufun. Dengan khaufun. Tak boleh. Khaufun. Kha ya. Khaufun. Dengan lembut ya. Jadi apabila kita melahirkan suara yang lembut dan mengalun, tidak tersentak dan tidak tertahan semasa dia disukunkan. Okey? Sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Kalau wasal dia jadi harfun lin. Hanya huruf lin saja di situ. Kalau kita waqaf maka jadilah hukum mad lin. Kita kena panjangkan berapa harakat? Khauf 4 atau 6 harakatnya ya. Tengok keadaannya. Tapi kalau status pemanjangan ni kalau ada yang lebih utama dipanjangkan, jadi kalau kata kita baca mad arid disukun 4 harakat, jadi kalau ada di situ mad lin juga kita nak wakaf pada ayat yang sama ada mad lin, kita kena baca 4 jugalah. Jangan melebihi daripada mad arid disukun. Itu subjek yang lain lah. Kategori-kategori harakat di antara kalimah-kalimah yang tertentu ya. InsyaAllah bila dah naik tingkat nanti kita sampailah kepada pelajaran-pelajaran yang seterusnya ya. Okey, alhamdulillah. Ini saya rasa yang terakhir ke apa? Ada lagi yang terakhir? Berapa jam ya? Kita nak tengok cukup masa. Okey, boleh. Seterusnya sifat gunnah. Kalau tak ada apa-apa masalah, saya terus kepada gunnah. Gunnah ni dengunglah, kita tahu dah. Antara sifat tanpa lawan juga ialah sifat gunnah. Gunnah ni kita dah terbayanglah, nun bersabdu dan mim bersabdu. Sebenarnya kalau kita sebut nun dan mim pun boleh juga sebab dia automatik, dia memang jenis huruf dengung. Ya. Suara sifat gunnah terbentuk dari 2 huruf sahaja iaitu nun dan mim sukun. Oleh itu nun dan mim akan memiliki gunnah sebagai sifat ke-6 selain dari 5 sifat berlawanan bagi nun dan mim. Nun dengan mim ada 6 sifat juga sama dengan yang tadi tu, sama dengan lin. Lin dia. Apa yang sifatnya 5 6 tadi? Ya. Betul lin. Jadi waw dengan ya lah. Waw dengan ya tu 6 sifat. Jadi selain daripada gunnah, dia adalah terdiri daripada sifat yang berlawan ya, yang kita telah lalui. Perkataan gunnah dari segi bahasa bermaksud dengung. Kalau kita sebut gunnah, kita tahulah maknanya dengung. Dengung. Itu kadang-kadang kita baca ayat-ayat tu tolong gunnahkan, maknanya tolong dengungkan. Kadang-kadang kita baca satu ayat tu tak dengung pun. Contohnya inna a'taina, mana ada dengung. Sepatutnya kita kena baca inna. In tu dia sampai ke rongga khayshum. Jangan ujung lidah aja. Kalau kita baca inna a'taina, dia tak sampai ke rongga khayshum. Dia sampai ke ujung lidah bertemu langit-langit je. Itu makhraj dia. Kita nak menyampaikan daripada kedudukan dia sehingga dia pergi ke kawasan dengung, ke kawasan sifat dia, itu khayshum. Barulah kita menyebut huruf yang selepasnya. Contoh inna a'taina. Kita duk baca inna a'taina, mana ada sampai ke khayshum? Cuba kita cuba inna a'taina, tak ada. Ujung lidah temu ngalang-ngaling keras saja. Ya. Jadi tak sampai. Jadi kena baca inna. Baru betul. Ya. Inna a'taina. Ya, baru betul gitu. Selalunya kita banyak antara kita yang dah baca okey dah, fasih dah, cantik dah baca. Tapi ketepatan dalam dengung tidak tepat lagi. Ini yang kita kena belajar. Kadang-kadang kita rasa kita betul je. Alah, dah tahu dah tu. Yang jawapan memang betul. Ini dengung. Bila praktiknya, tidak didengungkan. Seolah-olah dia tak erti makna dengung. Ya? Seolah-olah dia baca tu, dia tak faham apa makna dengung. Itu dia. Inilah dia. Kita jaga-jaga ya, hati-hati dalam bacaan kita. Dalam bacaan kita Quran itu yang kadang-kadang tu bila kita baca Quran tak berhenti, tapi Allah tak terima bacaan kita. Rupanya kita baca begitu. Kita tak sedar, ni dalam keadaan tak sedar. Ya?
Okey. Auzubillah syaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Sentiasalah kita beringat ya. Perkataan gunah dari segi bahasa ialah dengung. Dari segi istilah tajwid ia bermaksud suara sengau yang keluar dari pangkal hidung semasa menyebut nun dan mim, terutama sekali apabila dua huruf ini berada dalam keadaan sukun. Pada keadaan berbaris, sifat gunah tetap wujud pada huruf nun dan mim. Ya. In mayyaku. Itu dah jadi dengung juga kan. Selain pada nun bersabdu dan mim bersabdu, yang hak dengung pun juga dia akan duduk dalam rongga hidung. Kalau tidak tak jadi dengung. Ya. Sebab dalam hukum-hukum yang lain tu ada tersirat nun di dalamnya ya, ataupun mim di dalamnya ya. Secara dasarnya gunah terbagi 5, iaitu musyaddadah, mughammah, mukhfah, muzarrah dan mutaharrikah. Sila rujuk perbincangan tentang hukum gunah dengung dan pembahagiannya dalam bab nun dan mim bersabdu yang lalu. Kita dah lepas lah sebenarnya. Dalam situ adalah disebutkan keterangan-keterangan bagi yang kita sebut pada bahagian-bahagian yang 5 bahagian ini ya, insya-Allah. Okey. Itu adalah nun. Kita tak ada rusing-rusing pun ya. Bila kita ada inna, summa, kita kena dengar macam itulah ya. Inna, jangan kita baca inna anzalna, jangan macam tu. Kita baca inna anzalna, inna, ataupun summa, baru jadi ya. Jangan kita baca summa. Tidak ya. Hati-hati ya dalam bab dengung ya. Macam mudah ya, macam mudah. Kita rasa kita tidak melakukan kesilapan, tapi itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Okey. Alhamdulillah, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya Ustazah. Assalamualaikum. Tadi kan nak tanya pasal yang lim tadi tu, harful lim kan? Masa kita menyebut alaika, lepas tu naum, yang itu bila sebutan dia kita kena kan sebutan tu macam memanjang sikit. Tu macam mana Ustazah? Yalah, dia memang panjang. Kalau kita alaika gitu je lah. Kalau kita wasal. Tapi kalau hukum dia madlin, kita kena waqaf. Dia madlin ni berlaku ketika waqaf. Yang ini maksud saya masa harfulin tu. Harfulin ni ketika wasal dia tidak jadi harakat. Dia cumanya alaika gitu je. Alaika naumun. Lagu tu je lah. Baca satu harakat je lah. Tidak 2 harakat. Kalau terbaca panjang salah lah. Alaika. Dia tidak ada harakat. Okey. Dia tak ada baca alaika, tak ada. Bukan ya. Alaika kaya, alaika kama. Ada sambungannya, saya lupa lah. Ya. Naum, naum ni itulah apa ni panggilan solat subuh kan. Khairum minan naum. Gitu kan. Okey. Okey, terima kasih soalan. Maknanya tidak panjang. Sebut satu harakat sajalah. Ayat alaika dengan naumun. Ya. Kalau waqaf baru kita panjangkan ya. Okey. Ustazah boleh explain sikit tak yang musyaddadah? Apa ni? Kena buka balik yang belakang tu. Dia punya ni. Dia punya tajuk. Dalam pembahagian dalam nun dan mim yang bersabdu yang lalu. Kena buka nun sabdu dengan mim sabdu lah. Itu surat berapa? Tengok apa nama. Tengok apa dia. Kandungan. Tengok kandungan mim sabdu dan nun bersabdu. Nun mati dan tanwin ada.
Ni muka surat 93. Hukum nun dan mim bersabdu serta hukum gunnah dengung. 93 hingga 98. Buku saya lah, dia ada dua itu kan. Okey. Tahap-tahap dengung. Ni dia. Muka surat 93 kalau buku saya, buku awak mungkin 90 gitu-gitu lebih-lebih lah. Okey. Tahap-tahap gunnah. Yang tadi musyaddadah tadi ialah tahap gunnah ya. Mughammah, mudghammah yang digabungkan. Musyaddadah maknanya yang bersabdu. Syaddah lah. Syaddah kan kita kadang-kadang panggil sabdu tu syaddah. Betul? Ataupun tasydid. Itu dia kata musyaddadah. Tahap dengung ya. Kalau mudghammah makna dia yang digabungkan. Mukhfah makna dia secara ikhfa. Mukhfah maknanya secara ikhfa dengung yang tersembunyi lah. Yang keempat muzharah yang secara izhar. Ada juga yang secara izhar. Dan yang terakhir mutaharrikah maknanya yang berbaris. Kalau nak tahu detail satu-satu kena tengok situ dah. Ya, musyaddadah ni ialah dengung yang paling kuat di antara tahap-tahap dengung yang tadi, yang 5 tadi ya. Berlaku pada 3 keadaan, iaitu mim dan nun yang bersabdu, iaitu harful gunnah. Seperti an-nar, innama. Jangan baca innama, tak betul. Dia kena baca innama. Muhammadin, imma, seperti dalam kitab ini. Dan yang keduanya nun sakinah dan tanwin yang bertemu dengan mim dan nun, ya, yang juga digelar dengan idgham ma'al gunnah. Yang saya sebut tadilah, yang mendengung itu mesti duduknya dalam rongga khayshum ya. Okey, idgham ma'al gunnah al-kamilah. Contoh dia di bawah ni lah. Nuran nahdi bihi man nasya. Dia kena baca dengung. Man nasya, jangan baca man nasya. Ramai kawan-kawan kita baca lagu tu. Betul, dalam huruf betul, tapi hukum tak betul ya. Okey, yang ketiga mim sakinah bertemu mim juga digelar idgham syafawi seperti ara'aitum ma anzalallahu lakum min. Surah Yunus ayat 59. Jadi mim bertemu mim bertemu mim. Kena baca dengung ya. Dengung pada tahap ini adalah dengung tahap teratas, di mana dengungnya adalah pada kadar paling mencukupi dan sempurna. Itu dia ya. Maknanya kena cukup barulah sedap bunyi dia kan. Itu dia. Itu seberengkas keterangan musyaddadah. Ada dalam buku kita. Jadi kita tengoklah ulang kaji, baca faham-faham, baca pelan-pelan, sebut huruf itu, baca sebut, baca sebut. Insya-Allah kita akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Sebab kita rajin nak menengok, rajin nak try, rajin nak praktikkan sebutannya. Yang selama hari ini kita tak tahu sebutan kita macam mana. Tak sedar pun. Ya. Okey, mudghammah apa dia? Saya sebutlah, saya cerita kalau yang 455 ni lebih kurang ya. Mudghammah bermaksud dengung yang berlaku pada huruf yang diidghamkan, yakni digabungkan. Ya, diidghamkan ataupun digabungkan dengan huruf selepasnya. Dengung tahap ini adalah dengung yang berlaku pada nun sakinah atau tanwin bertemu waw dan ya. Maya ataupun waw, gitu ya. Atau digelar juga sebagai idgham naqis. Idgham naqis. Seperti mewaliyin. Idgham naqis ni nun mati bertemu dengan waw, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw dan ya sahaja. Itu naqis ya. Yang lain ialah kamil. Ingat gitu je lah. Dengung tahap ini kedua ini adalah pada kadar yang kurang sedikit daripada tahap pertama tadi. Tahap pertama tadi yang annar, summa, inna, itu tahap pertama. Ya.
Tahap kedua senang nak ingat idgham ma'runah. Iaitu yang nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dan ya. Selain pada nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dan ya, dia jadi idgham kamil. Okey ya, itu perbezaannya. Ada kalau soalan begitu ada, insya-Allah saya buat soalan itu. Okey, kita pergi pada mukhfah. Mukhfah ialah dengung yang berlaku pada huruf-huruf yang diikhfakan. Tadi diidghamkan, ini dengung yang diikhfakan, iaitu disembunyikan. Ya. Perkara yang termasuk dalam dengung pada tahap ini ialah hukum-hukum yang berikut seperti min fi'atin qalilah. Al-Baqarah ayat 249, iaitu ikhfa hakiki. Ini juga dengung mukhfah. Di antara dengung-dengung tahap dengung ya. Dan ikhfa syafawi, yang tadi ikhfa hakiki, yang sekarang ni ikhfa syafawi, iaitu apa dia? Mim mati bertemu dengan ba, satu tu je. Mim mati bertemu dengan ba, tak ada huruf lain dah. Jadi surah An-Nisa dipilih, iaitu ayat 24, taradaitum bih. Dengungkan dia dulu, barulah kita bunyikan hurufnya yang selepas mim mati itu. Dan yang terakhir ialah iqlab. Iqlab lebih kurang dengan ikhfa je, ya. Sebab nun itu, tanwin itu dibunyikan bertemu dengan ba, dibunyikan seperti ditukar huruf bunyi nun itu kepada huruf mim. Ya, tukar. Iqlab ni maknanya tukar, ya. Okey. Min ba'di. Sedangkan nun tu nun mati ataupun tanwin lah, tak kira nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka ditukarkan tanwin itu kepada huruf mim. Bunyi dia tukar. Mim. Kalau Resam Osmani, dia memang ada tulis mim yang ekor panjang ke bawah. Bukan ekor pendek ya. Kalau ekor pendek itu ikon bagi waqaf, tanda waqaf lazim. Ini yang ekornya panjang ke bawah macam mim sedia. Jadi mim berkepala, lepas itu ekornya ke bawah. Jadi itu diletak di atas huruf nun tadi. Itu adalah antara tanda tanwin. Ya, tanda tanwin. Jadi min ba'di. Untuk memudahkan kita membunyikan tanwin itu, menukar kepada bunyi mim. Ya. Okey, boleh faham ya? Insya-Allah. Dengung pada tahap ketiga ini adalah tadi Ustazah kata tadi apa, idgham nakis tu dia punya lawannya idgham kamil. Lawan dia idgham kamil. Boleh lah, tapi sebenarnya dia bukan lawan, dia ada dua jenis, satu idgham nakis, satu idgham kamil. Dua jenis. Bukan lawan. Okey. Okey, terima kasih soalan. Okey. Dengung pada tahap ketiga ini adalah pada kadar yang rendah sedikit daripada tahap kedua. Dia ikut status lah, yang tinggi, yang kurang tinggi, yang sederhana tinggi, macam tu kan. Jadi mukhfah ni adalah tahap 3. Senang kita nak susun, kita sebut tahap 3 lah. Tahap 1 musyaddadah, tahap kedua mudghamah. Mudgham ni mudgham lah, idgham lah. Mukhfah ikhfa lah, yang hukum jadi ikhfa. Jadi itu tahap ketiga. Dan tahap keempat muzharah. Muzharah ni izhar. Ya. Muzharah ialah dengung yang berlaku pada huruf-huruf yang diizharkan, iaitu jelas. Ya. Tergolong dalam dengung tahap ini ialah hukum-hukum izhar halqi, izhar mutlaq, izhar syafawi. Ini termasuk dalam muzharah. Ya. Apa contohnya izhar halqi? Azabun azim. Azabun. Dia terus. Bun tu kena sebut jelas. Walaupun tanwin ya. Ba itu bertanwin bertemu dengan huruf ain, maka sebutannya hendaklah jelas. Ya. Oleh kerana tanwin tu ada tersirat huruf nun mati di dalamnya, dia tetap aslilah dengung, tetapi tidak ketara pada seperti mana yang di atas tadi, yang 1, 2 dan 3. Tidak ketara. Ya. Azabun azim. Janganlah berhenti pula baca tu.
azabun azim. Kalau bun, bun, nun tetap ada kan? N tetap ada di situ. Jadi aslinya dengung nun tu. Oleh kerana dia bertemu dengan ain, maka sebutannya tidak diketarakan dengungnya. Jadi kita kena sebut dengan jelas. Bun, bun. Dia tidak bong ataupun bun, tidak. Dia kena sebut azabun azim. Sebab kita nak menghormati huruf ain itu ialah huruf halqi. Jadi kena baca dengan jelas. Ya. Jadi bila baca dengan jelas maknanya tanpa dengung. Jadi hukumnya ialah izhar halqi. Okey. Dan seterusnya izhar mutlak. Apa contoh dia? Al-Maidah ayat 33. Fid dunya. Dalam keadaan biasa, nun mati bertemu dengan ya, kita tahu dah apa idgham tu. Idgham naqis kita katakan. Dalam keadaan biasa. Tetapi kita kena tengok kalimahnya. Kalimah ini satu kalimah ke ataupun dua kalimah? Fid dunya maknanya satu kalimah. Dunia. Walaupun nun mati bertemu dengan ya, iaitu huruf idgham yang kita tahu sangat-sangat, tetapi dia duduk dalam satu kalimah, kena baca dengan izhar. Tu dia. Izhar apa dia? Izhar mutlak. Sebab kalau idgham naqis dia dua kalimah. Ya? Seperti kita tengok yauma izi yasdurun nas. Misalan ya. Okey, yauma izin kan dua, satu yauma izin bertemu dengan tanwin bertemu dengan ya dalam kalimah yang lain. Ini maknanya dua kalimah. Jadi hukumnya ialah idgham naqis ataupun idgham al-ghunnah. Yang kita lazim mengingatlah. Kadang-kadang idgham naqis, idgham kamil kita rasa keliru sebab kita belum faham betul-betul. Bila faham betul-betul, tak ada rasa keliru pun. Kalau dalam keadaan kita mendekati diri supaya tidak keliru, kita sebutlah dengan idgham ma'al ghunnah. Okey? Boleh faham ya? Okey, boleh faham. Itu fi dunya, izhar mutlak, bukan idgham. Tapi ada juga yang kata yang dijawab izhar idgham ataupun idgham izhar, boleh ya. Dia sebab hurufnya huruf idgham tapi hukumnya ialah izhar mutlak ya. Okey, dan seterusnya ialah izhar syafawi. Sekejaplah, lepas tu kita nak baca dia kan tak boleh ni lah macam fit dunya macam tu je. Gitu je lah. Fit dunya, jangan baca fit dunya, tak jadi pun. Tak jadi pun dengung. Kita baca dengan jelas, tak payah dengung, tanpa dengung, tidak dengung. Okey, faham ya? Dia ada 4 saja dalam Quran ya, yang hukumnya izhar mutlak. Dunia, sinwan, qinwan, bunya. Itu saja. Jadi tak perlu nak menghafal. Ingat je boleh. 4 saja dalam Quran yang hukumnya ialah izhar mutlak. Untuk huruf-huruf idgham. Untuk huruf idgham. Izhar mutlak yang lain adalah hal, bal apa semua izhar mutlak juga. Ya, yang mati-mati itu kita kena sebut jelas tu izhar lah tu. Tapi bagi huruf idgham, nun mati bertemu dengan ya. Dalam satu kalimah. Ada 4 saja hurufnya dalam Al-Quran. Boleh ingat ya? Tak ada tulis sini tapi saya beritahulah. Ustazah, kalau selalu kita, macam saya lah, saya baca selalu dengung tu macam tak sekata Ustazah. Macam mana Ustazah? Kejap pagi. Kena selalu baca sebenarnya. Ubatnya kita kena selalu baca Quran. Kalau yang mana kita lemah, katalah kita lemah dalam dengung. Cari ayat-ayat yang dengung kita sebut banyak kali. InsyaAllah. Mayyaqulu, kita buat homework lah. Nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw, nun mati. Ya hak dengung kita bariskan garisan. Lepas tu gunnah. Kalau yang wajib gunnah ni boleh kita buat 3 harakat. 2 ke 3 harakat. Yang lain 2 harakat saja dengung. Dengung tahunya 2 harakat ya. Jadi kita cubalah. Kalau
inna, summa. Dia nak sukat dia bila sampai ke hidung, kita sebutlah yang hak depan tu. Jadi sama rata lah jadinya. Masalahnya kita kadang-kadang tak sampai ke hidung, tak sampai ke batang hidung. Selalu saya peringatkan diri saya juga dan sahabat-sahabat, bila kita huruf itu kalimahnya nun sabdu. Ya, nun sabdu. Dia mesti sampai ke batang hidung. Tu dia. Kita kena praktikkan dia, kita praktik dan sebut banyak kali, betul sampai ke batang hidung. Kalau kita sebut singkat, dia sampai ke ujung hidungnya. Ini ujung hidung ni tempat, memang tempat nun dengan mim, tapi special untuk mim. Summa. Kalau kita sebut summa, dia tak pergi ke batang, dia ke ini je. Cuba hati-hati menyebut. Summa, dia pergi ke hidung je. Kalau dia melalui hujung hidung sampai ke batang hidung. Ini yang sebenar-benar ni detail saya cakap ni. Ni ikut tok guru saya ajar saya lah. Ya. Saya mengajar pun ikut sebiji macam tok guru lah. Tok guru saya lah. Tu dia. Maknanya kita nak nyebut tu kena memanjang lah sikit. Iyalah indah. Lebih sikit pada 2 tak apa, Zazah. Lebih sikit. Awak tak dengar ke saya cakap tadi? Kalau wajib gunnah, boleh disebut 2 ke 3 harakat. Wajib gunnah. Saya cakap dah tadi awal-awal tadi. Jadi bila saya beri keterangan, selalu ambil perhatian. Ya. Itu dia. Sebab benda ni sangat-sangat penting sebenarnya. Kalau tidak selama-lamanya kita tidak melekat pada diri kita kan. Kita belajar banyak dah. Lama dah, lepas tu tak boleh lagi. Ya. Jadi itu samping itu kita doa banyak-banyak dengan Allah SWT, ya, berdoa dengan Allah SWT sebab kita belajar ni kalam Allah, bukan kalam manusia, kalam Allah. Jadi kita mohon pada Allah, kita merayu pada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ya, supaya kita menyebut kalam dia dengan betul. Sebab apa? Tujuan kita nak pergi jumpa dengan Allah, kena bacalah, kena ikutlah syarat-syarat dia, kena rapat dengan Quran, kena rapat dengan Rasulullah, macam mana Rasulullah baca Quran, gitu, ya. Kita berusaha, insya-Allah Allah bantu kita. Okey, ya. Ada lagi soalan? Habislah situ. Muzaharah itu izhar syafawi, seperti izhar juga tidak dengung, ya. Mim bertemu dengan fa. Walahum fi. Jangan kita mim mati bertemu dengan fa kita dengung. Non mati bertemu dengan fa je yang dengung. Mim mati bertemu dengan fa tidak dengung. Jadi ini hati-hati. Banyak yang kita baca dengung, ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini izhar syafawi ini selain pada mim bertemu dengan ba, maknanya banyak huruf-huruf dia kita kena izharkan. Jadi lahum fi fa ni mim mati bertemu dengan fa dan mim mati bertemu dengan wa, kena hati-hati. Yang lain okey sikit. Yang lain mudah sikit, ya. Kita kadang-kadang bila bertemu dengan wa fa tu kita nak baca dengung. Sedangkan dia ialah izhar syafawi. Ya. Jadi kita kena tidak dengung. Lahum fi gitu. Pada dasarnya ketiga-tiga hukum di atas mestilah dizahirkan sebutan nun dan mim itu dengan tanpa dengung. Jelas, ya? Tengok pada nota. Kerana hukum bacaannya adalah izhar. Izhar maknanya jelas. Jadi kita kena sebut dengan jelas, ya. Tetapi ia tidak bermakna suara dengung langsung tidak dikeluarkan semasa melafazkan nun dan mim sakinah itu. Sebab nun dengan mim ni fitrah dia ialah dengung, kan? Nun dengan mim ni fitrah dia ialah dengung dalam keadaan apa-apa pun. Tetapi bila dia duduk dalam izhar, tidaklah dia diketarakan dengungnya. Ya. Sebenarnya suara dengung itu tetap ada. Ya. Suara dengung nun dan mim ni tetap ada sebab dia aslinya dengung, ya. Tetapi ditahan daripada dilafazkan secara nyata dan sempurna. Ini kerana sifat gunnah, yakni dengung, adalah sifat atau ciri pasti wujud pada nun dan mim sakinah yang dikeluarkan dari makhraj khayshum. Sebab tempat duduk dia khayshum, baru tepat. Dia bukan duduk tempat lain-lain, ya. Oleh kerana itulah dengung tahap ini terletak pada tahap keempat yang lebih rendah
kadarnya daripada dengung tahap ketiga tadi. Dia turun lah. Ini dia punya susunan pun cantik, tidak mengelirukan kita. Jadi yang pertama tahap kuat, tahap kurang kuat, tahap sederhana, tahap lemah dan tahap sangat lemah. Lagu tu. Dia ikut status, ya. Okey, yang kelima ialah mutaharrikah. Mutaharrikah ialah dengung yang berlaku pada huruf nun dan mim yang berbaris. Yang berbaris bila pula kita nak baca dengung kan? Minan nisa misalnya. Ya. Yang berbaris tayammamu. Ya. Tayyam tu memanglah dengung sebab dia wajib bergunah kan? Jadi mamu tu, dia sifat asli dia tetap ada tetapi tidak ketara seperti dia mati ataupun dia bersabdu. Gitu saja. Okey, suara dengung tahap ini yakni dengung yang keluar pada mim dan nun yang berbaris amat sedikit sekali. Walau bagaimanapun masih ada suara dengung yang keluar daripada huruf-huruf ini. Okey tu ya. Dia hukum asli dia ialah dengung. Walaupun dia dalam keadaan mana, yang berbaris ke mati ke ya. Kalau mati, kalau bersabdu dia ketara dengung dia. Kalau ketika dia hidup tidak ketara. Tapi sifat asli dia ialah dengung. Ya. Perhatian. Dengung pada tahap sempurna hanya terdapat pada tahap pertama, kedua dan ketiga. Bagi tahap keempat dan kelima, para ulama menetapkan adanya suara dengung pada kedua-dua tahap ini. Disebabkan wujudnya kesukaran untuk melafazkan nun dan mim yang izhar dan berbaris jika tersumbat atau tersekat tempat keluar suara dengung itu, makhraj khayshum pangkal hidung. Idgham bila gunnah iaitu nun sakinah dan tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ra. Nun mati dengan tanwin bertemu lam ra. Tak ada dengung kan? Ghafurur Rahim. Mana ada dengung? Ya. Dan tidak tergolong dalam mana-mana tahap di atas. Ini kerana suara nun yang menghasilkan dengung itu telah digabung ke dalam kedua-dua huruf tersebut. Tetapi jika nun itu didengungkan juga seperti bacaan haf melalui aliran kamil yang telah dinyatakan dalam hukum nun sakinah sebelum ini, maka tahap dengung yang layak baginya adalah mudghammah. Mudghammah. Ya, kita kena baca mudghammah lah. Ya, apa dia mudghammah? Idghamkan dia. Okey. Tetapi jika nun itu didengungkan juga seperti bacaan haf melalui aliran kamil tadi, maka kena baca baginya adalah mudghammah. Penulis menyimpulkan 10 hukum bacaan nun dan mim sukun dan bersabdu mengikut tahap-tahapnya seperti jadual berikut. Tengok pula jadualnya macam mana nak baca dengung. Itu dia. Banyak lagi lah kesimpulan hukum al-ghunnah ini. Ya. Nanti kita belajar hari lain lah. Nanti banyak sangat ni. Ya. Okay. Dia banyak cabang-cabang harfun ghunnah ni ya. Idgham safawi, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, ifa hakiki, iqlab. Tapi kita dah terang dah tadi mengikutkan 5 tahap tadi ya. Iqlab, ifa safawi, izhar halqi, izhar mutlaq, izhar safawi, semua ada yang telah kita jelaskan tadi sama-sama. Okey, tak payah terang lah, ini dah tahu dah. Ya, dan serta contoh-contohnya. Okey. Alhamdulillah, ada yang kurang jelas. Tak apa, bila kita menempuh benda-benda tu, bacaan-bacaannya kita akan kenal pasti ya. Insya-Allah kita akan faham. Ini baru dengar sehari takkan terus faham ya. Tapi alhamdulillah tahniah pada yang cepat faham dan tahniah juga pada yang lambat faham. Kalau yang lambat faham, dia kena baca pelan-pelan ya, baca pelan-pelan, praktis, lepas tu sebutan, lepas tu cari kalimah-kalimah yang sama. Kalau kita nak tengok mudghammah, kita cari kalimah-kalimah yang mudghammah. Kena baca ikhfa, kita cari kalimah-kalimah yang hukumnya ikhfa. Jadi bila kita jumpa, kita sebut. Kalau kita jumpa 10 kalimah, kita sebut 10 kalimah itu. Bila kita dah fasih menyebut, kita tasmik dengan kawan-kawan kita ke dengan ustazah-ustazah ke, boleh saja ya, boleh saja. Okey, boleh faham ya? Insya-Allah.
Faham. Terima kasih Ustazah. Baru faham ni. Apa ni? Faham. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Saya beri ruang juga untuk nak tanya saya dalam ini ke dalam WhatsApp itu. Kadang masalahnya kelemahan saya ni jarang nak tengok WhatsApp, kadang dah terlepas masa baru tengok. Jadi kerana ruang masa saya dengan telefon tu kurang. Kadang-kadang nak guna telefon tu untuk online, jadi dah tak boleh nak tengok ataupun saya tak reti nak tengok. Kadang-kadang tengok-tengok padam. Jadi mengganggulah, jadi saya jarang tengok. Kalau hari Sabtu Ahad pun saya jarang tengok sebab saya cuti. Saya cuti, saya tak nak ganggu minda saya. Jadi saya tak ni. Kalau saya tengok pun malam. Jadi kalau nak tanya nak apa, tanyalah siang malam, tak apa, pada malamnya saya akan tengok. InsyaAllah ya. Saya tidak hadkan waktu, bila-bila pun boleh. Kalau rezeki masa tu saya buka, saya terus jawab. Kalau rezeki saya sibuk hari tu, saya tangguhkan ke malam ke ataupun keesokan. Ya, memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab, tapi masalahnya saya nak tulis-tulis itu saya sangat lemah, jadi saya jawab dengan suara lah. Ya, insya-Allah. Okey. Saya rasa setakat itulah kita hari ini, sampai kita ke Iqfa' ya. Sampai ke Iqfa', tahap-tahap yang kita lalui, yang kita akan berusaha dengan tahap-tahap ini untuk kita membaca kalimah Allah dengan tepat. Ya, dengan tepat. Tujuan kita nak baca dengan tepat, bukan kita nak berlawan dengan sahabat-sahabat markah tinggi. Itu bubuh nombor 3, nombor 4 lah. Ya, kita nak baca Quran dengan betul supaya Allah terima bacaan kita. Itu tujuan nombor 1. Ya. Saya harap kalau ada tujuan lain, tolong pindahkan tujuan. Nak baca Quran kalam Allah, selain daripada dapat pahala, selain daripada kita seronok baca kena baca betul, dan kita tak akan jemu, insya-Allah. Bila kita baca betul, kita nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Tidak kita kata jemu lah baca ayat ni saja, tak ada rasa menarik. Tidak, insya-Allah Allah beri kita sekali baca nak kali kedua. Kedua baca nak kali ketiga. Tak percaya, cubalah. Ya. Itu dia. Okey? Boleh Boleh insya-Allah ya. Insya-Allah. Siti Salbia pun dah okey, dah pandai dah sekarang. Allah, terima kasih. Ustazah. Ya. Kalau nak tanya soalan sempat lagi nak jawab. Sempat, insya-Allah. Dari segi sifat-sifat huruf ni, saya bagi contoh macam unah tu, mim dengan nun. Dia ada 6 sifat semua, tapi macam mana kita nak cam yang ada sifat yang lain tu, macam kita tengok dekat mahrat dia saja. Kalau nak hafal memang tak boleh ingat. Tak payah hafal. Saya macam mana tak kita suruh nak hafal pun. Nak relate dia tu, nak faham dia, nak ambil sifat-sifat dia. Katalah kita ambil nun dengan mim ya. Ambil nun. Ambil nun dulu. Mana nun? Ambil nun. Okey, kita nak ingat sifat yang lain daripada runah ya. Kita dah masak dah, kita dah fasih dah. Nun mim sifat dia runah. Satu. Kita tulislah. Sifat nun mim adalah salah satu sifat runah. Kita tanda supaya nak pastikan kita ingat. Ini cara untuk mengingatlah. Cara untuk mengingat, tak perlu hafal. Saya memang tak suruh hafal sebab kita dah terlambat. Tapi bagi yang nak menghafal silakan, bukanlah larang ya. Saya tak larang. Jadi apa pun tak boleh ingat ni, lupa. Tak ingat. Okey, kita tengok pada nun. Ambil nun saja. Nun ini salah satunya kita dah dapat dah. Kita dah dapat dah, dia adalah unah. Okey, satu unah. Tulislah sifat unah, sifat nun. Kita tulis tu sifat nun. Satu dah dapat unah. Okey. Yang kedua, sifat dia apa? Bila kita sebut nun, ringan ke berat? Berat. Mana pula berat? Nun. Ringan. Bila ringan, istifal. Ya. Maknanya dia ringan, dia rendah, merendah. Baik je. Jadi salah satu lagi sifatnya ialah istifal. Dah dapat dah. Mana ada ngapal? Tak ada hafal pun. Okey. Selain pada istifal, kita tengok rupa nun tu lagu mana? Tertutup ke, terbuka ke, membesar ke, comel ke, cantik ke? Kita tengok nun. Nun kan ayu je kan?
Terbuka je. Nampak tak Nun macam gini? terbuka. Macam ni panggil dia terbuka terbuka. kan? Terbuka. Okey. Infitah. Nampak tak infitah? Terbuka. Infitah apa makna dia? Terbuka. Okey. Bila kita sebut an, mudah tak sebut dia? Anna, inna, mudah tak? Mudah. Tak? Mudah. Mudah maknanya lancar, licin. Licin apa maknanya? Izlaq. Nampak tak? Izlaq. Izlaq. Itu bahasa saya lah, nak bagi faham. Ya. Jadi izlaq itu adalah licin ataupun lancar, mudah. Semua boleh itulah. Mudah sebutan dia. Inna, tak adalah nak gitu, susah kan? Jadi dan selain pada dia mudah, dia juga sederhana sebutannya, iaitu tawasud. Apa dia huruf tawasud? Nun, mim, Lam, ro. Umar. Jadi kita ingatlah Lin Nun, Umar. Mim, Lam, ro. Lin Umar. Rangkaian kata dia Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Jadi selain pada nun kan, ingatlah ro pun dia ada tawasud, mim pun ada tawasud, ro ada tawasud. Tadi kita dah belajar ro takrir, lagi apa dia? Takrir inhiraf, ro kan? Istifal, kan tahu dah kita, tak payah apa? Jadi nun ini ialah jahar, ya. Dan jahar ni maknanya apa makna jahar? Jahar lawannya apa? Hamas. Okey. Maknanya tertahan nafas ke, terlepas nafas ke, terlepas suara ataupun tertahan suara. Itu dia. Tertahan nafas. Mana ada lepas? Dia berhenti kejap itu. Tang situ dia berhenti. Dia tak ada tak ada kan? Maknanya tertahan. Tertahan apa? Itulah maknanya jahar. Okey. Mana nun tadi hilang pula nun. Jahar. Jadi dah kita dapat berapa? Jahar, tawasud, istifal, infitah, izlaq dan gunnah. Dapat tak semua? Dapat. Tak perlu hafal. Yang perlu kita faham. Kita sebut dulu banyak kali an, in, un, an. Oh, kita tahu dah tahan jahar. An, licin. Sebutnya mudah. Izlaq. Itu gitulah. Dan dia ringan, istifal. Saya lebih suka sebut ringan sebenarnya. Dia tidak terangkat kan. Kalau terangkat lidah tu maknanya berat. Terangkat macam terangkat buntut kita kerana berat. Kalau ringan kita relax je. Jadi maknanya ringan. Jadi ikut fahaman masing-masing. Ada yang cakap merendah boleh juga ya. Merendah. Jadi ikut kefahamanlah. Saya faham saya ringan. Jadi senang. Nun ni ringan je. Ya. Jadi istifal dan terbuka, huruf dia terbuka, nampak tergitu je terbuka lah. Kalau gitu baru tutup kan. Jadi terbuka maknanya infitah. Kita kena faham makna lah. Kalau tak ingat makna tajwid dia, kita baca cakap Melayu lah boleh. Ya? Cakap Melayu boleh. Infitah terbuka, jahar tertahan, tawasud sederhana, izlaq licin, gunnah dengung boleh. Okay. Sebab kita ni dah hujung-hujung kan, tak perlu kita nak gitu asal kita faham. Yang penting kita kena faham. Bila dah faham baru kita sebut banyak kali nama tajwid tu. Ingatlah tak payah nak hafal beria sampai pejam mata sampai kejap lagi sebut gunnah, istifal itu jadi pensan kita nanti. Ya. Otak kita pun dah lembut sangat kan. Jangan kita paksa dia, kita belai dia. Belai dengan sebutan huruf yang tepat mengikut sifat-sifatnya. InsyaAllah minda kita akan sentiasa dalam keadaan baik. Ya. Okey, Noni boleh faham? Okey, boleh faham. Nampak dah. Nampak dah ya. Jadi pelan-pelan, jangan, tak perlu kau nak ingat banyak-banyak. Kalau soalan periksa pun dia tak minta sampai 6 tu. Dia sebutkan 3 sifat nun. Gitu je. Awak pun tahulah nun gunnah, dah cepat-cepat sebut gunnah. Istifal dah cakap. Like imagine huruf tu macam mana tu lah, nak tahu cara dia tu. Ya betul. Padahal ni kita dah kenal lama dah alif sampai ya kan.
tapi tak kenal sifat dia. Tu dia. Macam kita berkawan lah. Saya tahu Noni tu baik, peramah, penyabar. Itu adalah sifat kita. Kan? Ataupun sifat dia macam mana? Baran, suka marah orang. Suka marah anak, suka marah cucu. Itu sifat lah tu. Begitulah kita nak mengenal sifat huruf ni. Mudah tak? Saya bagi jalan sebenarnya. Bukanlah nak pergi tengok sifat orang. Ya? Ini saya contohkan. Saya contohkan supaya kita lebih faham. Oh, macam gitu punya. Inilah yang orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Bila kita dah kenal sifat-sifat alif, waw, ya ni, dah alif bata sampai ya ni, maka kita sangat cinta pada dia. Bila kita dah kenal sifat dia, kita nak tahu pula kalimah dia. Bila tahu pula kalimah dia, kita nak membatangkan kalimah dia. Tak nak membatang kalimah. Maknanya kita baca dia. Lagu tu, betul lah, nampak lah. Lembut. Kan? Nun ni, dengung dia pun cantik. Kita dah nampak sifat dia. Kita tahulah nak memuji dia. Maka kita rasa cinta. Datanglah putik-putik cinta itu untuk kita meneruskan bacaan kita dengan baik. Alhamdulillah, insya-Allah ya. Insya-Allah. Okey, ada soalan yang lain? Ya? Terima kasih, saya faham. Sama-sama ya. Itulah saya kalau boleh saya nak bagi semua orang faham sebenarnya. Kalau saya pergi situ ada yang tak faham lagi, rasa tak tahu, bukan dia menangis, saya yang menangis. Saya risau. Ya. Risau, bukan orang lain tak boleh mengajar, boleh. Orang lain pun hebat-hebat belaka. Saya ni orang kampung, orang tua, cara tua lah saya ajar. Ya. Okey. Gitu. Okey, saya kalau semua orang faham tu alhamdulillah, syukur. Boleh kita forwardkan kepada sahabat-sahabat kita yang tak kesempatan ya. Okey, kadang ada tak sempat, adalah alasannya yang munasabah ya, bukan sengaja-sengaja ya. Okey. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita terus mengaji pula talaki. Ya. Itulah saya dengar ada orang boleh baca sekali baca 3 muka kelasnya. Subhanallah, saya kata kelas saya tak ada, habis banyak pun setengah muka. Sekali-sekala dapat satu muka. Betul tak? Sebab kita perlu mengenali huruf-huruf itu dengan lebih dekat. Saya tahu bacaan memang betul, memang boleh, semua dah boleh baca. Tinggal lagi nak betul-betulkan bila kita belajar tajwid ini, kita lagi bertambah betul. Ya? Okey, insya-Allah. Okey, boleh semua dapat benda-benda ni? Insya-Allah saya. Kalau dah boleh, kita pergi kepada bacaan. Bacaan kita muka surat 533. 533. Okey, 5. Siapa nak baca dulu boleh. Oh, dulu 532 ya. Hari ni 533. Lelaki 533. Okey, sila baca nombor 1. Tadi kita rat 225 ya tajwid. Saya dah tutup pula. Agak je lah dulu. Apa tadi kita mula 224, nanti kita sambung 226. Yalah 224 sampai 225 dah tadi. Okey, betul lah. Okey, insya-Allah. Okey, siapa baca dulu? Siti Salbiah. Okey, silakan. Rosnah selalu nak baca dulu kan dia ada hal. Bagi orang lain lah. Bagi Rosnah ya. Salbiah last sekali. Rosnah. Mak 5 berapa? Muka surat 5? 533. 533. Ayat 41. Kita nak khatam dah. Ayat 41 Mu'arrafu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
Hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Zawata afnan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fihima aynani tajriyan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Cukup kan sudah? Lagi satu. Lagi. Muttaqi'ina ala furushim batainuha min istabraq. Wa janal jannataini dan. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, Saya Ustazah. okey Noreni. Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Wala jan. Bunyi nunnya nak. Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ka'annahunna. Dengar. Ka'annahunnal. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fihima aynani nadhahatan. Khotan. Fihima aynana nadhahatan. Ni nabbo. Fihima aynani nadhahatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Okey, alhamdulillah. Ustazah, yang mudahan tu bacaan dia macam mana Ustazah? Yang ayat 64 tu. 64. Mudham. Ha tu jangan pedas. Ni ha simpul. Mudhammatan. Kena dengar. Mudhammatan. Ya, 6 harakat, lepas tu baru masuk dengan mim. Maknanya baca 6 harakat dulu lepas tu masuk dengung ni. Masuk dengung, lepas tu barulah sebut matan. Mudham. Gitu. Mudhammatan.
Bila kita sebut gitu, kita dapat dia punya sifat. Nampak tak? Bila sebut dapat dia punya sifat. 6 sifat termasuk di dalam mim yang kita sebut. Ni lah tu. Okey. Sambung. Muka surat 534. Tak pergi ambil cucu tak Ustazah? Okey, silakan. Ustazah, Juma baca dulu. Okey, Juma. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ma fakihatun wa nahlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khairun maqsuratun fil khiyam. Silap sikit Kak. Kak, silap sikit. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Ustazah nak tanya yang tu Ustazah. Yang 74 tu. Walajan yang itu je macam mana? Nanti jap saya tulis jap, nanti lupa. Okey. Ayat 74. Yang ujung tu. Walajan tu. Oh, lam yatmis ya. Lam yatmis. Yang insun qablahum wala jan. Maknanya Dalam dengar harakat, lepas tu nun tu kita kena wakafkan nun dua depan nun tu, kena macam nabarkan sikit lah sebab dia bersabdu kan. Jan. Okay. Supa juga yang tadi. macam ni dia sebab nun berdouble kan? Nun double. Dia apa-apa saja yang berdouble kena dinabarkan. Ya, specialnya pada nun yang bersabdu ya, yang bersabdu iya misalnya, kena nabar lah tu. Tidak terjadi, tak betul sebut, tak tepat lah, bukan tak betul tak tepat. Tak betul lah ya. Sudah iya mana betul? Ya, jannah mana betul? Mesti jan. Ya. Kita sebutkan dulu nun yang mati. Bila nun bersabdu ni dia ada dua nun, satu mati, satu hidup. Jadi kita sebut yang mati baru masuk ke dalam hidup. Jadi kena ada njut sikitlah. Ya. Cakap Melayunya mengenjut lah. Okey. Terima kasih soalan. Sekejap Ustazah. Yang mengenjut tu masa yang pertama ke yang kedua? Yang kedua lah. Yang kedua lah. Sebab nak pergi kedua. Jan tu dah betul dah. Nun mati dia kita masukkan. Jan. Katalah kita berhenti jan je. Jan. Jen. Jan. Ya. Kita dah ada jan tu. Tu nun yang satu lagi. Nak menyatakan benda yang hidup kita matikan. Sebab kita wakaf. Maknanya kita yang wakaf. Tidak, kita kena baca wala jannun fabi'ai. Kan? Tak ada lanjut. Jannun
فبأي آلاء. Okey. Okey. Faham. Terima kasih Ustazah. Sama. Kena Kalau lagi kita, Ustazah. kena praktis. Njut ni kena praktis. Walajan. Mula kita ketarakan njutnya bila kita tahu makna njut. Jan. Kita ketara. Sebenarnya baca tak adalah macam itu. Nak beritahu kepada otak kita. Jadi kita sebut dengan lembut lepas tu. Jan. Dengung kena ada lah. Lepas dengung, baru kita wakaf. Gitu. Ya. Lepas kita dengungkan, lepas kita runahkan di situ, baru kita wakafkan nun dua di depan nun tu. Kalau nak wakaf. Kalau kita nak wasal, sambung je lah. Ya. Tidaklah ketara njutnya. Kita nabarkan juga sebab dia nun bersabdu, kena nabar. Tapi kita tidak ketara sangat nabar dia tu, njut dia tu tidak ketara. Jadi sebab kita wasal. Kalau wakaf, kena ketara lah. Ya. Kalau kita sebut walajan, relax je. Tak ada sabdu lah bunyinya. Ya. Kalau kita relax je, walajan. Mana sabdunya? Kita wakaf dengan ma'arif disukun je lah. Tanpa syadah. Ya. Ni kita kena syadahkan, kena hinjutkan sikit kerana dia ada sabdu di situ. Akhirnya. Ya. Okay. Alhamdulillah, sangat banyak perkongsian. Dan boleh baca terus apa dia? Nolia nak baca? Belum Nolia, saya belum tulis. Saya baca Ustazah. Okey. Oh, Datin Puteri ada ya? Ada. Okey, Datin Puteri. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Saya Ustazah. Okey. Okey Nadia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. Lagi Ustazah? Ambil lagi. La maqtu'atin. لا مقطوعة ولا ممنوعة Baca lagi. وفرش مرفوعة Baca sampai 35. إنا أنشأناهن إنشاء. Okey, alhamdulillah. Seterusnya ada lagi yang belum? Wahida Ustazah. Rohaida, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaba wa izaman inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya Siti. Siti. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min sajarin min zaqqum wa mali'una minhal mutun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila
أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Kamu lagi kan cukup? Ada lagi orang nak baca? Habis? Dah habis ke baca? Dah habis Ustazah, tak ramai hari ni kita. 7 orang. 7 orang, okey. Okey, kalau dah habis, okey lah. 1 sampai berapa tadi baca? 64. 64, okey. Baca 64. Dah, time dah cukup kan ya? Okey, apa yang kita nak tekankan ialah bab dengung tadi ya. Dengung, saya cerita tak payah tanya mana. Kalau kita dengung, summa innakum. Ayat pertama atas tu, atas sekali. 536. Kena baca dengung lah. Mim bersabdu dan nun bersabdu. Kena baca dengung. Macam mana dengung? Macam ni. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Jadi sekatalah dengung tu. Tak adalah dengung yang sikit, dengung yang banyak. Dia kalau kita dah biasa tu, jadilah dengungnya sama aja harakatnya ya. Sama ada 2 ke 3 harakat dengung ya. Gitu. Bab dengung tadi. Lagi satu ayat yang seterusnya tu, la akiluna min syajar. Nun mati bertemu dengan shin. Kena baca ikhfa. La akiluna min syajarim min zaqqum. Ya. Nun mati bertemu dengan shin, bacaannya hendak diikhfakan, dan tanwin bertemu dengan mim, maka dia idgham ma'al gunnah, dan nun mati bertemu dengan zai diikhfakan. Jadi semua tu kena dengung. Dengung ikhfa, dengung ma'al gunnah, dan dengung ikhfa. Jadi berbeza dengung dia. Jadi kalau kita baca cukup syarat dia, insya-Allah kita akan sedaplah baca tu ya. Walaupun suara tak sedap ke, teranum tak ada ke ya. Teranum sendirilah, teranum baca panjang pendeknya kena, makhrajnya pun kena, makhrajnya mengikut makhraj yang ditentukan. Kalau daripada hujung lidah, maka kita sebut di hujung lidah. Kalau pangkal lidah, kita sebut di pangkal lidah. Maka alhamdulillah bacaannya beransur jadi tepat. Kalau tak ada tepat 100% pun menghala kepada tepat. Ya. InsyaAllah itu sajalah kita perbincangan hari ini untuk kita menyamaratakan bacaan kita mengikut makhraj dan sifatnya yang dikhaskan kepada setiap huruf itu. Okey, alhamdulillah. Soalan saya akan susuli kemudian ya. InsyaAllah saya akan forwardkan kepada grup insyaAllah. Seperti biasa. Betul kita hari ini kena baca 2 surah yang kita amalkan setiap hari. Yang mana Allah mengajar kita, saya sentuh sikitlah. Allah mengajar kita bagaimana nak bersyukur. Tu dia. Nampak tak? Surah Ar-Rahman itu Allah mengajar kita. Kita ni kadang-kadang kita tak tahu macam mana syukur, apa yang benda nak syukurnya. Tu dia. Jadi dalam surah Ar-Rahman mengajar kita, Allah mengajar kita bersyukur mana? Bersyukur kerana dikurniakan sebesar-besar nikmat. Nikmat boleh datang kelas ni satu nikmat yang besar. Dan bersyukur kita kerana dijaga dengan husban dan mizan dalam ayat yang tersebut dalam ya. Dan bersyukur kita kerana disediakan kediaman yang luar biasa. Ya. Dan bersyukur kerana menjadi makhluk yang terbaik, yang boleh baca Quran, yang boleh belajar tajwid, yang mengenal huruf-huruf yang diberi oleh Allah SWT melalui Quran ya. Jadi kita bersedia untuk belajar dan mencari rahsia-rahsia Allah itu.
Dan bersyukur kerana disediakan lautan dan bumi. Bersyukur kita dapat tengok laut, dapat pijak bumi. Tu dia. Dan bersyukur kerana dihargai dan diberi perhatian tinggi. Tu dia. Pertamanya kita nak perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tu dia. Dan bersyukur atas peluang hidup kekal di akhirat. Tapi kekal di akhirat yang selesa lah dalam syurga ya. Dan bersyukur kerana dimaklumkan bahaya di hadapan. Bila kita nak tempuh bahaya, Allah tunjuk kat kita, jangan lalu kat situ, bahaya. Dalam surah Ar-Rahman ni Allah ajar kita bersyukur ya. Dan bersyukur kerana dijanjikan masa depan yang gemilang. Okey, kita belajar insya-Allah kita dapat menyebut huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Quran ni dengan betul. Allah janjikan kita. Ya. Dan bersyukur kerana disediakan kediaman premium, bukan setakat sederhana, premium lagi. Ini juga Allah ajar melalui surah Ar-Rahman kalau kita teliti dengan baik tadabburnya. Wallahu a'lam, setakat itulah hari ini. Mari sama-sama kita membaca doa dan tasbih kafarah serta wal as. Insya-Allah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Okey. Baca doa. Rohaida baca doa. Allahumma arhamna bil Quran. Sambung. Sambung. Tak apalah, Siti lah baca. Baca. Siapa nak bacalah. Tak payah tunggu-tunggu. Baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna bilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa antas astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kekurangan saya dan ketaifan saya. Oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.